Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham semua? Baru-baru ni timbul isu tentang masalah bapa zina boleh bernikah dengan anak zinanya dalam mazhab Syafi'i. Isu ini ditimbulkan oleh geng lebay perleh. Mungkin isu ini ditimbulkan untuk mengalihkan satu lagi isu yang panas juga, iaitu kenyataan Aurora yang mengatakan pendapat Imam Syafi'i tidak tepat. Ramai yang kritik kenyataan Aurora yang tidak beradab. Agak teruk juga dia kena kritik sampai dia terpaksa gunakan nama Imam Tabari untuk membersihkan kata-kata dia. Untuk pengetahuan hampa, untuk mengaku kesalahan memang tidak ada peruntukan dalam hidup lebih-lebih perleh ni. Kalau hampa perasan lah. Baik, jadi isu bernikah dengan anak zina sah di sisi Imam Syafi'i diviralkan oleh media perleh. Mungkin ada dua sebab. Pertamanya, untuk mengalih perhatian dari isu kenyataan biadab Aurora terhadap Imam Syafi'i sebab dia kena kritik teruk dengan masyarakat. Kedua, dengan menyebarkan fatwa Imam Syafi'i pernikah anak zina tanpa perincian yang jelas, maka masyarakat yang jahil akan teremosi dan menganggap pelik dan jijiknya fatwa tersebut. Dengan ini, masyarakat yang jahil akan mewajarkan kenyataan Aurora bahawa pandangan Imam Syafi'i tidak tepat. Orang-orang jahil adalah satu-satunya talian hidup bagi Wahabi Salafi ni. Zaman sekarang ni, orang-orang jahil berani suruh orang alim pergi belajar lagi. Ianya hasil dari ajaran lebih-lebih perleh. Baik, benarkah Imam Syafi'i sewenang-wenangnya membenarkan bapa zina bernikah dengan anak zinanya? Bila tidak diperincikan, dia akan jadi nampak buruk. Ini yang lebih-lebih perleh mahukan, supaya Imam Syafi'i diburukkan oleh orang-orang jahil. Fatwa itu ada disebutkan di dalam kitab jilid 6 muka surat 78. Imam Syafi'i berkata, jika seseorang wanita hamil disebabkan zina, sama ada pasangannya mengakui berlaku zina dengannya atau tidak. Lalu perempuan itu menyusui anak lelaki tersebut, maka ia adalah anak perempuan itu dan bukan anak kepada lelaki yang dia berzina itu. Dan aku makruhkan atas dasar warak bagi anak lelaki tersebut menikahi anak-anak perempuan bagi pasangan zina itu, sebagaimana aku memakruhkan penzina lelaki itu menikahi anak hasil zinanya. Jika dia menikahi juga salah seorang daripada anak-anak perempuan itu, maka aku tidak memfasahkan pernikahan itu kerana ia bukan anaknya mengikut hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ucapan Imam Syafi'i, beliau berkata hukumnya makruh, bukan mengharuskan semata-mata. Dan beliau berkata, kalau bernikah juga, beliau tidak akan memfasahkan pernikahan tersebut mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, iaitu halal bernikah dengan pasangan yang bukan mahram. Anak zina tidak dinasabkan kepada ayah biologinya. Walaupun orang nampak pelik, tetapi hukum agama bukan ikut orang pelik ke tak pelik. Nak haramkan sesuatu perlu kepada nas, bukan ikut orang pelik ke atau tak pelik. Kemudian ada nukilan daripada Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i sendiri, katanya, Imam Syafi'i telah mengingkari ke atas orang yang berkata harus penzina menikahi anak zinanya. Lihat dalam Mukhtasar Al-Muzani, muka surat 228. Jadi menikah anak zina dengan bapa biologinya makruh atau haram di sisi Imam Syafi'i. Jadi seorang pentahqiq kitab iaitu Syekh Profesor Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi menukilkan dengan katanya, dan sebahagian daripada mereka berkata dimakruhkan baginya demikian itu kerana masih ada kemungkinan sama ada anak itu hasil daripada air maninya atau tidak, kerana tiada kepastian padanya. Maka kalau dapat dipastikan bahawa anak zina itu daripada air maninya, tidak dibenarkan pernikahannya itu. Ini adalah pandangan daripada mazhab Syafi'iyah, dan dengannya pandangan Imam Malik, pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad pula diharamkan pernikahan itu. Jadi dalam masalah ini, jika tidak dipastikan bahawa benih itu daripada benih lelaki tersebut, maka makruh hukumnya. Jika yakin itu adalah benihnya, maka haram hukumnya. Kalaulah diterangkan dengan detail, maka dapatlah dijauhkan persepsi buruk terhadap Imam Syafi'i. Tapi media Salafi suka buat kerja bodoh, tak pernah memikir apa kesan yang akan berlaku. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.